Selamat sejahtera saya ucapkan kepada cikgu dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang negara kota tamadun Cina dan struktur sosial masyarakat Cina dalam zaman feudal. Kumpulan kami terdiri daripada Sofia, Zulaika, Aiman, Adam, Manish, Daniel, dan Nicholas. Pertama sekali adalah negara kota Anyang. Negara kota Anyang adalah sebuah negara kota terawal di Tamadun Huanghe. Negara kota ini terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai Huan dan terdapat istana, kuil, pusat pentadbiran, tempat kediaman raja, golongan pembesar dan golongan agama. Negara kota ini juga dilengkapi dengan tembok untuk menghalang penceroboh musuh dan dikelilingi oleh perkampungan yang didiami oleh masyarakat petani. Negara kota Anyang merupakan pusat pemerintahan dalam dinasti Shang. Selain itu, raja golongan pembesar dan golongan agama juga tinggal di bandar ini. Sebenarnya, perkembangan pertanian merupakan faktor yang membawa kemunculan kepada negara kota Anyang. Antara perkembangan tersebut adalah sistem pengairan dibina untuk memudahkan pertanian dan mengelakkan banjir. Tambahan pula, teknologi termasuk pembajakan, penciptaan cangkul dan sabit, penggunaan batas untuk pertanian dan peralatan pertanian ditukar daripada kayu kepada besi. Sekarang saya menyerahkan kepada Nicholas untuk membentangkan negara kota yang kedua. Chang'an atau lebih dikenali sebagai Xi'an pada hari ini merupakan ibu kota dari Empayar kuno yang terbesar dan yang paling penting di China kuno. Ibu kota Chang'an yang membawa maksud keamanan abadi merupakan simbol kegemilangan dinasti Tang yang dianggap sebagai puncak tamadun China. Antara bukti kejayaan kota Chang'an ialah Muzium Pasar Barat dinasti Tang yang sesudah pun berusai lebih 1000 tahun. Pasar ini menjadi pusat pertemuan perdagangan China dengan pedagang Asia Tengah. Pada ketika ini, mula terserbah agama-agama dan budaya asing ke dalam China. Tokoh yang terkenal pada era ini iaitu era dinasti Tang, Sogdian, telah diberi tanggungjawab penting dalam mengawal transportasi serta perdagangan ke China. Sebagai pusat perdagangan, Chang'an menjadi tempat berlaku pertukaran dan perselisihan pelbagai etnik dan agama. Kedatangan agama Islam di kota ini jelas kelitahan dari pembangunan Masjid Agung Chang'an yang dibina pada tahun 742 Masihi. Masjid ini telah dibina sejak dinasti Han dan hampir-hampir mati pada masa dinasti Tang akibat pengaruh daripada agama Buddha yang terlalu dominan. Namun demikian, masjid ini berjaya dikembalikan ketika dinasti Ming mengambil alih kepimpinan China. Hai semua, hari ini saya akan cakap tentang struktur sosial masyarakat Cina zaman feudal. Masyarakat Cina merupakan masyarakat feudal. Feudal didefinisikan sebagai satu bentuk kerajaan yang dikuatkuasakan secara tempatan oleh individu tertentu, bukannya kerajaan pusat. Struktur masyarakatnya berbentuk piramid. Masyarakat dibahagikan kepada golongan pemerintah dan golongan yang diperintah, iaitu golongan rakyat. Di dalam golongan pemerintah, yang ke atas adalah raja. Di bawah raja ada 3 golongan, seperti ketua pendeta, ketua tentera, dan orang bangsawan. Di bawahnya adalah golongan rakyat. Golongan rakyat ada 2. Rakyat bebas, iaitu petani, artisan, dan pedagang, dan di bawahnya adalah hamba, iaitu tawanan perang. Golongan raja mempunyai kedudukan tertinggi dalam era pemerintahan. Dia menduduki hierarki tertinggi dalam masyarakat feudal dan berkuasa mutlak terhadap rakyat dan negara. Golongan bangsawan memainkan peranan penting dalam pentadbiran dan ekonomi. Mereka menerima tanah daripada raja
akan memerintah di tanahnya. Mereka mengawal penggunaan tanah, mengadakan undang-undang sendiri dalam mengawal petani atau serf yang mengusahakan tanah, dan mengenakan cukai yang ditentukan oleh golongan bangsawan. Sebagai balasan pemberian tanah oleh raja, golongan bangsawan dikenakan cukai ke atas tanah memberi ketatsetiaan kepada raja. Golongan rakyat biasa, pekerjaan mereka adalah bercucuk tanam dan menternak binatang di atas tanah. Mereka bertanggungjawab mengeluarkan bahan makanan secukupnya bagi memastikan kemampuan negara China menampung keperluan rakyatnya. Dan golongan paling di bawah terdiri daripada askar-askar sebagai tawanan perang. Seperti yang kita telah lihat dalam video mengenai perbandaran Mohenjo-daro dan Harappa, tamadun Cina juga mempunyai keunikannya yang masih diguna pakai sehingga hari ini. Tamadun Cina telah berjaya dikembangkan dengan pesat, terutama sekali ketika zaman dinasti Shang, sehingga terbentuknya beberapa negara kota seperti Shang, Anyang, Changchao, Laoyang dan juga Chang'an. Tapi dalam video ini kumpulan saya bincangkan tentang dua sahaja negara kota, iaitu Anyang dan Chang'an. Setiap negara kota ini dia mempunyai perkembangan dan sumbangannya sendiri. Seperti dalam ketika pembentukan negara kota Anyang, hasilnya sistem perairan yang masih digunakan pakai sehingga ini. Memang sistem perairan dia sudah berbeza, namun sistem perairan ketika pembentukan kota Anyang ni menjadi titik permulaan kepada kemajuan sistem perairan. Dan lagi satu contoh yang saya rasa amat dekat dengan kita semua sebagai target pelajar ialah sistem peperiksaan. Yang kita semua juga bersyukur adanya sistem pemeriksaannya. So, apa lagi, meskipun demikian, apa yang saya dapat petik daripada bahagian ini ialah dalam dinasti mana pun mereka berpegang kepada satu macam struktur sosial, iaitu terbahagi kepada dua, ada golongan pemerintah dan juga golongan rakyat. Dan perkara ini penting dititikberatkan. Even negara-negara maju seperti New Zealand, Sweden, Norway pun ada pemerintahnya, sebab memang mustahil untuk sesebuah negara atau dinasti untuk maju jika semua mahu diperintah ataupun semuanya mahu menjadi pemerintah. So peranan antara pemerintah dan rakyat ni penting, sebab bila mereka bekerjasama barulah ekonomi dan pendidikan sebuah negara itu dapat maju dengan selari. Jadi saya rasa itu sahaja dari kumpulan saya. Sekian, terima kasih.